tengok definisi sekolah pun sebenarnya dia adalah sebuah tempat rekreasi untuk mengisi masa lapang anak-anak secara bersistem. Itu saja. Dia bukan tapak asas untuk kita mendidik anak-anak kita. Asas itu dekat rumah. Itu kadang-kadang macam Umi cakap lah, kita hari ni kadang-kadang kita letak semua masalah tu atas pundak guru-guru kita. Kesian orang kan. Mereka ada anak-anak juga. Satu kelas 30 orang, nak handle macam mana. Jadi kita yang benar-benar, sebab tu kita penting awal tu bonding dengan anak kita, sediakan asas pendidikan yang cukup baik untuk anak kita. Dekat sekolah ni support system saja, elemen tambahan. Sebab tu kalau saya boleh simpulkan tadi, 3 perkara lah Umi kata tentang pemilihan sekolah ni. Yang pertama ialah tidak mengasingkan elemen ilmu agama dan ilmu akademik. Tidak mengasingkan. Sebab kita bimbang kalau anak kita ni dia belajar sains, belajar matematik, lepas tu dia pergi sekolah agama, dia belajar fiqh, belajar hadis, kan? Kita bimbang dia akan jadi sekular. Dia rasa sains, matematik semua bukan Islam. Islam kat sini. Tak, sedangkan itu semua adalah Islam. Islam mengajar kita untuk menuntut ilmu. Semua sekali. Kita nak nilai teras akidah tu ada dibaca dalam sains, dibaca dalam matematik, dibaca dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Sentiasa ada. Bertuhankan Rabbani Allah yang satu dalam setiap perkara yang kita pelajari. Sebab tu kita nak anak-anak kita bimbang kalau dia jadi masuk agenda sekularisme tu dalam diri anak-anak kita. Itu yang pertama lah. Dan yang kedua ialah tentang guru-guru yang kita percayai. Guru yang kita, sebab bila kita tak ada di sekolah, maka kita mengharapkan kepada guru ni untuk tengok-tengok ke anak kita. Jadi penting kita jaga hubungan dengan cikgu-cikgu kepada anak kita. Orang yang kita percaya boleh tengokkan anak kita waktu kita tak ada, yang kita boleh bagi kepercayaan. Sebab dekat sekolah mereka lah ibu, mereka lah bapa kepada anak-anak kita. Jadi penting kita jaga hubungan dengan cikgu-cikgu. Sebab tu Umi sebut, Umi sentiasa dengan cikgu ni sentiasa ada komunikasi yang dua hala. Bukan kita salahkan dia tak. Tapi dua hala. Apa yang saya boleh touch up kat sekolah, apa yang dia boleh bantu dekat sekolah, apa yang saya boleh touch up kat rumah itu yang kita cuba bantulah daripada situ tu. Dan yang ketiga ialah sekolah yang kita kata kalau boleh pelajar dia tidak terlalu ramai. Sebab apa? Kita nak anak kita ada ruang untuk dia asah soft skill dia. Sebab bila dia nak keluar berhadapan dengan masyarakat, soft skill ni sangat penting, kan? Ilmu akademik dia boleh dapat, tapi kemahiran ni susahnya nak dapat. Macam mana nak deal dengan orang. Macam kami, alhamdulillah, kami sekolah kami tak besar sangat. Jadi kita dapat peluang, kita jadi ketua pengawas, kita jadi pengerusi Persatuan Bola Sepak, pengerusi usahawan muda. So banyak pengalaman yang kita dapat bina untuk kita guna pakai pada hari ini, insya-Allah. Jadi sebab tu kita nak kalau boleh ada ruang. Kadang-kadang kesian saya tengok ada yang mengadu anak dia masuk sekolah hebat dah, sekolah elit dah, tapi padat sangat. Anak dia tak boleh nak asah diri dia, tak boleh nak tonjolkan sikap kepimpinan dia tu. Itu kita sayang. Jadi insya-Allah apa saja sekolah boleh, tapi yang penting kita cuba memenuhi 3 kriteria ni lah, supaya kita dapat bagi hak yang sepatutnya pada anak-anak kita, insya-Allah. Itu berkenaan sekolah. Apa yang lebih penting sebenarnya ialah kita nak anak kita ni pergilah dekat sekolah ke, dekat rumah ke, dekat mana-mana tempat sekalipun, di persekitaran luar terutamanya, anak kita rasa satu benda, rasa izzah, rasa bangga menjadi seorang Muslim. Itu yang kita nak. Kalau saya boleh cerita dulu macam masa kami, masa tu saya umur dalam darjah 2, 8 tahun macam tu. Kami nak pergi sekolah, kami naik dengan bas sekolah tu. Uncle bas tu merupakan seorang India non-Muslim, bukan Islam lah. Sebab zaman tu tak ada lagi BMF apa semua ni kan. Jadi kita pun naiklah bas dengan Uncle India tu. Jadi masa naik bas tu, saya nak naik bas tu, saya nampak ada duit not RM5 macam tu. Saya jumpa dekat jalan. So saya bagi dekat dia, saya kata, "Uncle, ni saya jumpa duit ni, nak buat apa ni?" Dia kata, "You ambil lah, you jumpa you ambil lah." So saya kata, "Waktu tu mana boleh Uncle, saya orang Islam, agama saya tak benarkan ambil benda yang bukan kepunyaan dia." Bayangkan budak darjah 2 cakap macam tu. Uncle tu dahsyat kan? Jadi lepas tu nak kata macam mana dia terkesan dengan kehadiran kita ni, kan? Uncle tu waktu tu saya nak naik bas tu, ada kawan saya nak naik, dia tergelincir sikit, terjatuh tangga bas tu.
Uncle tu sendiri, subhanallah. Dia sendiri, kan? Dia terkesan dengan itulah yang selalu dia dengar anak-anak kat belakang sebut. Anak kata sepatutnya kita sebagai seorang Muslim macam tu, kita kena didik anak kita rasa bangga dengan Islam ni. Supaya itulah yang akan mengesani masyarakat bukan Muslim di sekitar kita. Itulah cara dakwah yang paling berkesan sebenarnya. Qudwah qabla dakwah. Tunjukkan contoh yang baik itu sebelum kita berdakwah kepada masyarakat sekeliling kita. Kalau orang nak kata kita ni mendoktrinisasi anak-anak kita, biarlah. Memang kita mendoktrinisasi anak-anak kita pun. Sebab kita mendoktrinisasi anak-anak kita dengan Quran dan Sunnah sebagaimana yang Nabi buat kepada para sahabat. Doktrin minda mereka dengan Quran dan Sunnah. Biar dia rasa bangga jadi orang Islam ni. Sebab apa? Hari ni kalau anak kita keluar di tengah-tengah masyarakat tanpa ada rasa bangga menjadi seorang Muslim, dia berada dalam keadaan yang cukup bahaya. Umat hari ni cukup tenat. Saya dah pusing sekolah satu Malaysia, beratus-ratus sekolah. Tak ada apa yang menjamin anak-anak kita selamat. Minta maaf saya kata. Baru ni saya ceramah di Shah Alam. Tengah-tengah ceramah, ada seorang ibu datang jumpa. Dia kata, Ustaz, saya nak bagi tahu ni, anak saya perempuan 15 tahun murtad, keluar daripada Islam. Alhamdulillah. Saya kata, kenapa jadi macam tu? Innalillah. Kenapa jadi macam tu? Dia kata semuanya bermula selepas dia pergi menonton konsert Blackpink di Kuala Lumpur, salah sebuah kumpulan K-pop. Dia ikut kawan-kawan Chinese dia. Lepas tu sikit demi sikit mak dia tengok kantoi conversation dalam phone dia tu, rupanya dia dah masuk Kristian. Dia dah tukar agama dia. So, saya kata dekat puan tu, saya kata, puan, tak mustahil. Tak mustahil. Sebab dulu masa saya belajar di Jordan, saya masuk dia punya pusat bahasa dia. Kita belajar bahasa Arab. Dalam tu kawan-kawan saya orang daripada Korea. Orang Korea datang ke Jordan belajar bahasa Arab. Bila saya tanya apa latar belakang pendidikan mereka, rupanya mereka ni ialah missionary, pendakwah Kristian. Dia bukan macam father tu, dia pakai macam biasa, tapi dia bawa agenda kristianisasi. Kalau kita tengok dekat Korea tu macam mana yang asalnya penganut Kristian ni berapa kerat je, hari ini jadi majority penganut Kristian di Korea. So artis-artis K-pop ni pun kebanyakan dia merupakan missionary. Dia tak datang dengan agenda kosong, dia datang bawa agenda kristianisasi. Kita hidup di akhir zaman, kita kena faham jarum iblis, fitnah dajjal cukup halus. Cukup halus. Baru ni saya ada pergi bagi ceramah di sebuah sekolah tu, sebuah sekolah Abu Balih. Saya pergi masuk dalam dewan, dia punya kondisi surau dia sangat teruk. Sampai ada banjir apa semua, jadi anak-anak kita tak boleh semayang kat situ. Semayang kat dewan dia, dewan besar dia. Anak-anak kita semayang, saya pun semayang berjemaah sekali dengan dewan. Habis semayang bagi salam, tergamam saya. Bila saya nampak dekat depan tu, depan tempat dewan semayang tu, tergantung lambang salib besar. Tempat anak-anak kita semayang berjemaah. Saya kata macam mana ni? Saya tanya cikgu tak boleh turunkan ke? Dia kata kami dah cuba tutup dengan kain. Tapi pihak pentadbiran kata kalau tak turunkan kain ni, dana tak akan masuk ke sekolah. So kami kena ni lah, kena buka balik. Saya kata kesian. Kita hidup dekat Malaysia yang Islam agama persekutuan. Perlembagaan kita teras nilai di Islam. Tapi macam tu sekali anak-anak kita sembahyang depan lambang salib. Saya pusing satu sekolah. Memang saya tak tahu apa sekolah yang selamat. Saya tak jumpa sekolah mana yang anak kita selamat daripada ancaman-ancaman jahiliah hari ni, ancaman-ancaman pelik hari ni. Saya pergi ke sekolah elit, sekolah budak-budak pandai, anak-anak yang pandai kat situ. Kita korek-korek daripada anak ni kan. Kita minta tanya elok-elok, lepas tu kita minta mereka tuliskan apa maksiat atau dosa besar yang mereka pernah buat. Sekolah anak-anak cerdik semua. Bila dapat apa saya jumpa? Minum arak anak-anak kita. Gay ada. Pukul mak ayah, itu biasa. Yang gay tu, lepas tu tiba-tiba saya tengok, oh ya, ada yang gay tu, lepas tu dia tulis ada yang satu belakang dia tu pula hantar gambar bogil. Minta maaf saya sebut hantar gambar tak berpakaian.
Saya ingatkan yang gay tu hantar, rupanya bila saya terbayang rupanya ada anak-anak perempuan dekat situ juga. Saya jadi tak tenang. Benda tu yang berlaku. Anak-anak kita di sekolah-sekolah elit, sekolah-sekolah yang cerdik-cerdik semua. Itu hakikat yang berlaku hari ini. Ramai dia bila tanya solat memang tak cukup. Kan, mereka ni ada antara ancaman yang paling besar, minta maaf saya sebut, memang pornografi. Ini yang paling kuat sekali. Check lah phone anak kita tu. Sebenarnya benda yang paling mudah dia nak akses. Dia duduk dalam bilik seorang-seorang, wifi laju, apa dia buat? Lama-lama apa dia buat? Ini yang memang mudah sangat dia attack pornografi. Atau baru ni saya pergi sekolah rendah pun dah ada dah pornografi tayang, tengok dengan kawan-kawan dekat sekolah. So itu keadaan anak-anak kita. Kalau mereka tak ada rasa izah dengan Islam, dia akan pergi dekat luar tu, dia akan hanyut dengan macam-macam ancaman-ancaman yang akan menyesatkan akidah dia, menyesatkan, merosakkan jati diri dia sebagai seorang Muslim hari ini. Sebab tu kita didik anak kita teras daripada awal, daripada dalam rumah lagi. Suasana yang kita bentuk tu ialah suasana Al-Quran. Masuk waktu maghrib, jom kita pergi solat. Sekarang itulah kita harapkan sangatlah habis ni dapatlah anak-anak kita ke masjid. Semulanya bimbang, diorang dah lupa macam mana nak solat berjemaah. Bimbang, dah lupa bau kapet dekat masjid tu macam mana. Rasa dah hilang cinta dekat masjid tu, kita bimbang tu anak-anak kita ni. Biarlah diorang rasa cinta dengan masjid tu. Didik anak-anak macam tu. Lepas maghrib baca Al-Maksurat sama-sama. Apa yang kita gantung kat rumah kita, apa yang terpasang TV di rumah kita, itu semua kita tapis elok-elok. Pastikan apa yang masuk kepada anak kita tu ialah perkara yang baik. Sebab ancaman dekat luar tu cukup berat. Kalau mereka tak disiapkan dekat dalam ni,